Hang ni pemalu, dia cakap. So hang nampak pintu tu? Nampak? Hampir berdiri kat situ. Hang buka pintu tu. Hang menyanyi kuat-kuat lagu hang nyanyi tadi kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Sembang Kaki Lima yang ditaja oleh Spermax. Kita pada hari ini kita ada tetamu special, iaitu siapa yang tak kenal, hero nombor 1 Malaysia, Farid Kamil. Okey, dia tema untuk podcast kita ni, dia tentang kita nak tahu bagaimana daripada hidup awal dia, waktu dia zaman budak-budak, daripada sekolah sampailah kerjaya. Kita panggil apa? Zero to hero. The career development. Kita tanya sikit lah tentang background dia lah. Okay. So, waktu kecil dulu, bagaimana? Dulu dulu tinggal kat mana? Suasana duduk macam mana dulu? Kita cerita start pada tu dulu lah. Okey. Saya mulakan dengan nama penuh saya, Farid Kamil bin Zahari. Okay. Saya dilahirkan pada 5 Mei 1981 di Kedah Medical Center, Alustar Kedah. Di mana di situ saya dibesarkan. Okay. Dan saya dibesarkan di situ di Alustar sebelum saya berpindah ke luar negara mengikuti ayah dan ibu saya untuk mereka sambung belajar di sana. Dan balik daripada tu saya terus masuk sekolah darjah 1 di Sekolah Kebangsaan St. Thomas Kuantan. So bila saya membesar balik daripada US tu memang terus ke Kuantan, sekolah rendah di sana. Dan saya balik memang tak boleh. Orang kata balik dengan orang kata apa? Orang kata pengalaman duduk di luar negara selama setahun tu, sebagai balik orang luar lah. Orang luar balik and then kita membesar pula di negeri Pahang. Di Pahang, di Pekan Pahang. Daripada Pekan Pahang tu selepas bersekolah di sekolah Seri Biram, Pekan Pahang, darjah 4, terus kami berpindah sekeluarga ke Alustar Kedah. Patah balik ke Alustar. Patah balik di sana. So daripada sana sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Okey. Sampai saya ambil PMR di sekolah menengah kebangsaan Datuk Syed Umar, Alustar Kedah. So lepas membesar di situ, kita terus ke saya sekolah sebentar di Lasal PJ untuk 1 tahun. Lepas tu balik semula di Kedah. Saya sambung balik di sekolah yang sama sampailah di tingkatan 6 di sekolah menengah Datuk Syed Umar tu. Okay. Lepas daripada sekolah tu sampai tingkatan 6, sebenarnya lepas SPM tu saya dah tak sabar dah nak orang panggil apa? Nak keluar daripada sekolah tu untuk pergi untuk masuk universiti. Okey. Tapi rezeki tak menjelabahi saya, jadi saya masuk tingkatan 6. So masuk saya tingkatan 6 halfway untuk buat STPM. Halfway tu saya dapat offer ke UiTM. Asalnya kita minta lah apa nama borang UPU apa semua tu, kita minta lah di pelbagai universiti untuk bagi saya nak menerokai bidang orang panggil apa, guaman, maksudnya law. Lawyer nak jadi lawyer. Asal cita-cita lawyer ke? Asal cita-cita nak jadi lawyer. Tetapi tawaran universiti UiTM kepada saya, dia menawarkan saya pengajian filem
Di UiTM. Dulu saya bermula UiTM mana? Shah Alam. UiTM Shah Alam. Bermula dengan diploma seni lakon teater. So saya patah balik, walaupun STP saya pergi buat diploma balik. Second intake. And then saya terus memulakan kerjaya saya sebagai pelakon ketika bulan pertama masuk UiTM tu, kita ada bulan orientasi, minggu orientasi apa selepas tu kira tahun bila? Tahun 2000. 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 masuk orientasi. Bila masuk orientasi tu kita bila kita duduk dalam fakulti filem ni, nak masuk fakulti filem ni pun dia perlu ada interview. Itu pun saya diinterview lah oleh orang kata apa, Profesor Madya Datuk Razak Muhyiddin. Masih ingat lah. Terus dia interview saya tu, dia dah suruh saya, kali pertama jumpa pun dia dah suruh saya menyanyi untuk melihat betapa malunya saya ketika itu, dan memang ternyata memang malu saya untuk menyanyi lah. Sebab first time Yalah, jumpa first time tiba-tiba menyanyi kan. So bila dia tengok saya malu tu, lagi dia provoke saya. Dia provoke saya, dia kata, hang pemalu orangnya. Kita pun nak masuk UiTM tak malu. Hang pemalu, dia cakap. So nampak pintu tu. Nampak? Hampir berdiri kat situ. So saya pergi berdiri kat situ. So berdiri kat situ, hang buka pintu tu. Hang menyanyi kuat-kuat lagu hang nyanyi tadi kat situ. Tu kira lah ni dekat universiti dia boleh buat macam tu je. Dia macam kat sekolah lah. Dia lebih kurang macam kat sekolah, tetapi pasal fakulti kami tu fakulti seni persembahan. Jadi orang kata selection untuk pelajar-pelajar tu, dia datang dari pelbagai negeri, pelbagai latar belakang, sebab fakulti tu baru. Jadi mereka nak explore, sebab batch saya batch ketiga. Batch atas saya batch K. Rahman. K. Rahman apa semua tu. Jadi dia batch saya batch ketiga, jadi macam orang kata student experiment. Subject experiment student lah kan. So mereka pun masih lagi orang kata develop lah, baru batch ketiga kan. Yes. Lepas tu saja saya terus dapat tawaran and then masuk universiti. So minggu pertama kita berada di universiti tu pun kita ditawarkan untuk berlakon. Terus? Siapa-siapa semua pelajar dalam 160 orang macam tu kot, 113 orang yang dapat. Siapa yang nak jadi pelakon, sila duduk belah kanan. Siapa yang nak jadi orang kata apa, kerja belakang tabir, duduk sebelah kiri. Kan? So half of that orang kata apa, dewan tu pergi semua nak jadi pelakon. So tinggal dalam 7 ke 8 orang macam tu, termasuk saya yang tak mau jadi pelakon. So saya kerja belakang tabir. Apa yang saya buat belakang tabir tu sebab kawan-kawan saya semua depa hari tu juga depa jadi pelakon. Depa jadi pelakon hari tu, depa pergi berlakon lah, jadi pelakon tambahan apa semua kan hari tu juga untuk drama fakulti. Faham. Okey. Kita patah balik sikit. Boleh. Kita nak tahu pasal mak ayah. Siapa mak ayah? Ayah saya bernama Datuk Dr. Zahari Cik Dan. Dia merupakan ayah saya, dia merupakan seorang sekarang ni dah pencen lah. Ketua Kementerian Kesihatan Negeri. Kementerian Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan Negeri Kedah. So dia pencen. Mak saya pula Datin Sharifah Bardah Aidit binti Syed Abdillah Aidit. Merupakan seorang cikgu berkelulusan maktab perguruan. Dan dua-dua berasal daripada Kedah lah? Dua-dua ayah saya dilahirkan di Kuantan, Pahang. Kuantan. Dan mak saya pula
dilahirkan di Alustar, Kedah. So Pak Alustar, ayah Pak orang Kuantan. Pak Kuantan, Pahang. Kuantan Pahang, mak orang Alustar, Kedah. Betul. So anak pun lahir kat Alustar, Kedah. Betul. So dia berapa lama sebelum pindah ke US tu? Lepas lahir tu? Saya umur 5 tahun. Saya umur 5 tahun. Pergi sana sampai 6 tahun, balik turun darjah 1. Sat ya, 2 tahun lebih kurang. Lebih kurang setahun. Maksudnya sempat sekolah di sinilah Kuantan tu. Saya tadika sempat di sana. Faham. Boleh speaking. Balik tu memang speaking lah. Adik saya langsung tak boleh cakap bahasa Melayu. Lepas tu okey. Okey. Ya. Menarik. So sekolah rendah tu di Kuantan. Sekolah rendah pertama di Kuantan sampai darjah 4. Sampai darjah 2 di Kuantan Pahang, 3 dan 4 di Seri Biram, Pekan Pahang. Lepas tu pindah ke Alustar. Betul. Alustar sekolah mana tadi? Alustar sekolah rendah kebangsaan Tengku Abdul Halim. Lepas tu naik sekolah menengah, sekolah Datuk Syed Umar. Betul. Pergi Lasal sekejap. Sampai patah balik Datuk Syed Umar. Masuk form 6. Tapi terus tak nak sambung ke UiTM diploma. Okey, faham. So dekat dia yang kita nak tanya sikit yang pasal pengalaman kat sekolah ni. Selalu kan kita childhood kita kan kadang kita tangkap tu kita ingat betul kan kadang. So sekolah rendah ke sekolah menengah? Ada pengalaman paling manis ke? Mana tak boleh lupa ke? Ada. Betul, satu pengalaman yang saya tak boleh lupa sekali kan, dan bila saya fikir-fikir balik kan, di situlah saya rasa bermulanya saya punya directing dan acting skill. Masa ni darjah 4. Ketika darjah 4 ni kita ada kempen pengangkap. So darjah 4 dalam 10 tahun macam tu kempen pengangkap. So kita 3 hari duduk di sekolah, betul. Kemah. Betul. So kat padang sekolah tu. Betul, di padang sekolah apa semua. Jadi bila di padang sekolah tu kita dah camping, so hari terakhir adalah hari persembahan. Betul. Persembahan pengangkap lah kan. Persembahan pengangkap, grup ni persembahan apa. So bila datang kat grup saya, kami daripada hari pertama, hari kedua, masing-masing tak tahu lagi nak buat idea apa untuk persembahan malam lah. Sebab masing-masing duk sibuk camping, sibuk ni. Dan persiapan tu sangat terakhir. So bila nak sampai dekat time persembahan tu, giliran ke-7. Giliran ke-7. So ada lagi 1, 8 dan 9. Third last lah third last. Jadi di dalam situ kami berkumpul dan tengok persembahan yang pertama tau. Tak tahu lagi. Lepas tu kami pun kira tak ada idea. Tak tahu lagi. Dia orang dah persembahan 1, persembahan 2, persembahan 3. So masa persembahan keempat tu, pas lebih kurang keempat tu, saya dah macam kita nak buat ni, apa kita nak buat ni. Lalu saya come out dengan satu idea. Okey, jom. Apa kata kita buat satu cerita. Cerita dia pasal Pak Belalang moden. Cerita tajuk dia Pak Belalang moden. So saya pun mengarahlah kawan saya jadi dini, jadi dini. So kita buat orang kata short theater performance yang dalam keadaan under pressure pressure yang macam rehearsal tak? Sempat rehearsal? Tak ada rehearsal. Semua macam okey, sekali hang pakai benda ni, hang buat macam ni, hang pakai macam ni, buat macam ni, hang buat macam ni. Okey, sekali hang mesti aku masuk betul, hang cakap macam ni, betul kita buat macam ni. So saya pun tak sangka kawan-kawan saya semua hangguk. Lepas tu tiba gila kami pergi kat situ. Bila pergi kat situ kami naik perform dan kami menang juara persembahan maksudnya pengangkat terbaik malam tu. So lepas tu benda tu dia jadi memori sajalah. Yalah, betul. Sampailah bila saya dah mengarah, saya dah berlakon apa semua ni kan. Dia bawa lepas tu saya duk fikir kan. Adik-beradik saya tak pernah ada yang saudara mara saya pernah mengarah ke apa semua ataupun pelakon pun tak ada. Betul. Maksudnya susu galus saya, leluhur
Setahu saya tidak ada. Betul. Setahu saya tidak ada. Tetapi benda seni tu dah mengalir dalam diri kan. So ditambah pula dengan orang kata apa, penerimaan UiTM terhadap orang kata pelajar-pelajar seperti saya ni untuk diterima masuk macam tu. Merupakan satu orang kata macam tikus hujian lah. Okey, sebab industri filem pun bukannya satu industri yang profesional yang boleh dianggap profesional pada awal dulu kan. Sebelum 2000 tu kita tak boleh anggap tu sebagai industri lagi. Betul. Tetapi kerajaan dengan inisiatif UiTM tu telah membuka orang kata apa, satu cabang baru untuk orang-orang seperti kami ni kan, yang macam kan, kami nak jadi lawyer tapi tiba-tiba jadi filmmaker. Lepas tu daripada niat nak jadi lawyer, tapi Allah buka rezeki tu ke arah jadi pelakon lah. Bila jadi pelakon, lawyer boleh jadi, polis boleh jadi, ni boleh jadi. Jadi semua boleh jadi, termasuk jadi doktor. Macam ayah saya semua jadi doktor kan. So saya berfikir macam, wah, ini satu benda yang saya melangkah dengan tak perlu saya melangkah ketika langkah pertama, langkah kedua sampai langkah 100 tu tak perlulah bagi saya untuk menoleh ke belakang lagi. Sampailah ke tahap saya rasa dah setengah abad dah berada di dalam industri ni, barulah saya boleh tengok belakang balik, baru teringat balik di mana datangnya benda seni ni. Itulah memori yang mengingatkan balik. Dejampat mengarah kawan-kawan secara spontan dan menang pertandingan tu. Tu dia terpahat sampai lah ni. Okey, kita dah tahu pasal mak ayah, pasal Farid sendiri. Ada tak kawan daripada kawan sekolah hak rapat sampai lah ni, sampai besar ni? Kawan sekolah mana? Sekolah rendah ke, sekolah menengah ke? Ya, kebanyakan kawan-kawan saya masih lagi daripada dulu sekolah rendah, sekolah menengah, universiti masih lagi kita rapat macam dulu. Maksudnya pada saya rapat ni dari segi orang kata kami masih mengenal orang kata wajah masing-masing lagi, ingat hang kat mana apa semua kan. Kita pernah ada memori bersama apa semua. Dan nak kata banyak, saya rasa sama banyak. Daripada sekolah rendah pun kita kenal, sekolah menengah pun kita tahu. Tetapi tak semua sekolah yang berada di Kuantan Pahang tu saya tak ingat langsung lah. Sebabnya dia ada 2 tahun macam betul, tu. Betul. Pihak lekat tu yang sekolah rendah. Ketika saya sekolah rendah, umur 10 tahun tu, kita first time sekolah campur. Saya itu saya rasa macam sukalah budak perempuan ni. Maksudnya kita dah rasa macam aku ni lelaki dan dia perempuan kan. Masa itulah di sekolah Seri Biram tu. Terpahat. Okey, faham. Okey. Menarik. Panjang kita, sebab apa? Sebab sebelum ni memang kita tak tahu. Yalah, daripada awal, daripada kecil ni kita tak tahu kisah Farid ni macam mana kan. So bila dah ada ni kita tanya habis daripada awal kan. Boleh. Daripada mak ayah siapa kan. Kadang kita duk dengar mak ayah Farid ni polis apa semua. So malam ni kita dah dapat justify daripada tuan badan sendiri. So ayah dia ketua pengarah KKM dulu, Kedah. Okey. So kita move on kita start ke you lah. You tadi kita dah hak paling ingat tadi hak kata prof panggil duduk depan pintu semua tu kan. So ada lagi tak pengalaman hak paling ngam lah, hak boleh terbawa sampai lah ni lah? Yang boleh teringat lagi itulah pasal saya dan banyak pengalaman masuk teringat yang masa ketika pertama kali berada di bawah pengarahan Razak Muhyiddin. Sebelum pertama saya pun dia yang pengarah. So saya anak murid dia. So 9 orang pelakon tu, 8 orang pelakon tu semua pelakon-pelakon profesional. Yang hak nombor 9 ni anak murid dia. Kan? Jadi layanan dia terhadap saya dengan pelakon-pelakon lain tu sangat berbeza. Sebab dia nak ajak saya dari bawah. Daripada bawah, betul.
Okey. Sebagai anak murid. Oh, anak murid hang kena kat bawah. Memang Hang teruk dia kena bagi tengok tahu. daripada polis semua tu. Sebab aku tak mau bagi tahu sebab. Tapi saya dah tahu sebab dia apa. Sebab satu hari nanti saya akan berada di tempat depa Tahu tu. sendiri. Itu saya tak boleh. Ya. Dan Yalah, ya. apa yang membuatkan saya tak boleh lupa? Pasal kalau pelakon-pelakon lain buat salah, dia tak marah. Saya tak buat salah, dia marah. Faham tak maksud dia? Dia nak disiplin. Okey, contohnya scene saya dekat kubur, saya dengar Izzat exist, duduk sebelah. Hantu. Lepas tu ada hantu di belakang. Di kubur pukul 4 pagi ya. Okey. Hak jadi pelakon hantu tu penakut. Perempuan dia takut lah betul-betul kat kubur kan. So Izzat pun separa takut. Saya pula jadi macam janganlah takut. Kalau hampa takut, aku pun rasalah takut. Tetapi kita ni tengah syuting. Bila hantu takut, dalam kamera nampak lah. Muka tu. Dia hantu, dia tak boleh takut. Jadi pukul 4 pagi kat pukul 5 pagi. Lepas tu dengar satu loud hailer dengar. Razak Muhyiddin jerit daripada jauh. Hak tu filem pertama. Filem pertama apa tajuk? Mistik. Tahun 2001. So kira masuk 2002, sorry. Masuk universiti UiTM tu 2000. Okey. 2 tahun je. Asal-asal sikit terus cikgu ambil anak murid. Betul. Pelakon. Betul. First filem Betul. 2002. Filem mistik. Filem seram Bagus. So sambung 4 pagi. 4 pagi. Pasal hantu takut, Izzat Aziz pula penakut. Jadi depa tak boleh nak berlakon. Benda tu tak boleh nak buat-buat kan. Saya pula drive. Oleh kerana depa buat takut, saya kena buat berani. Saya buat berani. Jadi saya tak salah. Yang salah depa lah salah kan. Tapi pasal 4 pagi dan saya anak murid dia, depa ni pelakon profesional. Dia boleh jerit nama saya guna loud hailer tu. Tak tahu macam mana dia teringat lagi sampai sekarang ni. Pasal saya concentrate, depa ni takut. Bila nak habis ni. Lepas tu dia jerit. Actor, dia kata, dia panggil nama saya. Dia panggil Todd. When I give you instruction, listen carefully. Saya macam latih apa dia aku buat ni kan. Saya pun tak apalah kan. Ada polis semua jadi tak lah, aku pun tak apa pelakon. Kita pun tak apalah kan. Tak apalah kan, aku ni buta je 4 pagi kena maki kan. Betul. Okay. Habis syuting, jalan-jalan balik kira macam tak mau salah belah. Lepas tu cikgu marah murid. Cikgu marah anak murid, tapi kita tak rasalah kita apalah. Dia yang buat depa takut ni termasuk Izzat Aziz ni. Dia takut suasana kat kubur tu macam mana? Tak ramai ke kru-kru tu? Ramai. Ramai tapi cuti kat kubur betul. Dan memang lokasi tu kat mana? Boleh. Lumut. Lumut Perak kan? Agak memang pasal memang banyak kejadian pelik. So depa takut pun Razak jerit macam tu. So saya pun merajuk, tak apa, relax, tak apa. So Razak pun datang peluk saya balik. Ni Farid, hang kena kuat Aku tahu aku marah tu, aku bukan marah hang, tapi aku tahu hang terasa. Kan? Aku nak marah depa tak boleh. Aku kena marah hang lah. Faham? Lepas kat anak murid. Dalam hati aku, faham bro, faham, tak apa, jalan kan. Jalan. So bila aku dah di training macam tu, so daya tahan maki aku memang kuat. Faham. Aku tak kisahlah hang Betul. Hang nak cakap apa-apa. Tapi kalau sampai peringkat sekarang ni, maksudnya you better orang kata give a true direction lah. Betul. Yang aku boleh buat. Betul. Faham. Dan hang pun boleh buat. Kalau hang boleh buat, aku mesti boleh buat. Betul. Maksudnya dalam jadi pelakon, director tu penting. Betul, faham. Tapi Razak Muhyiddin lah pembuka jalan rezeki saya sampai sekarang ni. Alhamdulillah. Itu saya tak boleh lupa. Betul. So hak tu kira kita masuk dah kira start kerjaya lah kan. Sebab start 2002 filem Mistik. Betul. So
dah halang cerita pasal cerita hantu ni. Berapa banyak filem cerita hantu berlakon? Banyak. Boleh ingat? Saya terus terang saya cakap di awal permulaan kerjaya saya tu, saya berlakon 2 cerita hantu. Tetapi dua-dua cerita hantu tu saya separuh jalan je. Ya. Saya tak habis. Maksudnya ada cerita tu pergi pulau, saya tersangkut sebelum pergi pulau. Macam tu. Dua pun sama, sikit je watak saya. Watak side lah time Watak tu. side. Tetapi orang kata apa, sejak kebelakangan ni orang kata apa, kejayaan filem-filem hantu dan juga orang kata apa, box office filem di Malaysia ni dah makin meningkat. Betul. Jadi peluang tu makin banyak. Saya pun dah mula dapat tawaran-tawaran berlakon filem-filem seram hantu sebagai watak utama. Bukan hantu tetapi watak utama. Watak utama. Maksudnya dulu banyak filem-filem action. Saya terajui watak utama tetapi jarang dapat horror. So lately ni pasal banyak teknologi yang boleh bantu pembikin filem untuk buat filem hantu. Jadi alhamdulillah berbalik pada rezeki kita balik lah kan. Time dulu kita tak dapat, time lain kita dapat with the best orang kata possible equipment yang kita boleh buat. Betul, sebab zaman lah ni kan kira teknologi untuk filem tu makin berkembang sampai hari ni kan. Nak berbanding pada awal tahun 2000. Betul. So paling popular filem Rempit ke KM Menjerit? Saya apa nama yang saya tak boleh nak cakap filem saya yang mana popular. Tapi semua filem saya box office. Tetapi yang menjadi sebutan banyak orang kalau kepelbagaian masyarakat apa semua macam Legenda Budak Setan. Apa nama filem Rempit. Dan macam yang orang kata apa, yang saya baru buat filem apa nama PMX, yang mana Untold Story yang mana pada saya itu satu anjakan paradigma yang orang kata apa, yang relevan berada di tahun 2024. Betul, faham. So, okey, kita masih berada di segmen Terjaya. Okey. So, kita masuk tips praktikal lah. Tips praktikal ni macam, okey, contohlah kita bagi soalan lah. Tak apa. Daripada dia macam mana nak kata, cabaran terbesar time sebagai pelakon ni, cabaran terbesar dan bagaimana kita tangani cabaran tu, Farid? Berdasarkan pengalaman lah, seingat mungkin lah. Berdasarkan pengalaman cabaran yang saya anggap paling berat, cabar diri lah. Lepas tu macam mana kita boleh tackle cabaran tu, macam tu. Okey. Saya buat percatuan untuk membawakan watak Anwar Ibrahim. Sebab apa saya cakap bukan disebabkan orang kata on political side apa semua tu lah. Tetapi saya nak cakap dari segi orang kata apa, pembikinan dia waktu itu. Itu dia bukan siapa-siapa, dia hanya pembangkang. Betul. Okey, jadi bila mana tawaran tu dapat ketika kerajaan bukan kerajaan orang kata sekarang, sebagai contohnya pelaksanaan skrip, rehearsal, communication, semua have to be very secretive. Betul. Term bila jarak timeline Untold Story punya syuting? Daripada term berapa start? Dia 2022. Okey. 2022 syuting. Kan 2022. Lepas Covid lah. Lepas Covid kan, lepas tu kita pilihan raya kan. Betul. 2022. Betul. 2021. 2022 bulan 11 undi. 22 kan? 22. Okey. Kalau 2022
kita backtrack kepada tarikh undi bermakna 20 hari bulan. Ya, undi 20 betul. sebelah. 20 hari bulan 11 November saya ingat lagi. Okey. Bermakna saya dapat tawaran tu 3 bulan sebelum. 2 bulan sebelum. 2 bulan sebelum dan ketika kita mula rehearsal parlimen dissolve. Bila parlimen dissolve, we have dia kata ada 1 bulan lagi untuk pilihan raya, betul? Betul. So bulan 10 lah, hujung awal bulan 10, pertengahan bulan 10 macam itulah. That particular time. So start. That moment. Dan macam mana saya sebagai seorang pelakon, satu saya buat satu macam mana saya cakap saya ambil satu keputusan yang saya tahu risiko dia. Betul. Risiko sebab dia time tu kita tak tahu siapa kerajaan next, siapa macam mana kita tak tahu time tu. Tak ada. Kan? Cakap dengan isteri pun cakap je, okey yang I ada satu projek ni macam ni dan ready ni. So I dah ready apa semua. So this is the money, if anything happen ke depan kita dah plan dah. Betul. So very secretive. Very. Saya pergi ke airport apa semua pun kan. Lagi saya orang dah check in apa semua, saya masuk flight apa semua, PA naik belakang, saya duduk depan naik. Sampai sana baru dapat skrip tapi rehearsal. Tapi yang menjadi cabaran dia adalah macam mana saya nak buat satu watak, iaitu watak tokoh yang masih aktif di dalam dunia politik. Betul. Kalau watak yang diberikan itu watak yang tokohnya sudah tidak ada, jadi mungkin senang kerana kita boleh orang kata apa berjumpa ahli keluarga dia dan kita ke makam dia untuk orang kata apa mohon restu apa semua. Tetapi ini tiada makam lagi. Tak ada makam. Dia masih lagi aktif. Jadi time tu Anwar tahu tak pasal filem ni? Anwar tak tahu lagi. Tak tahu lagi, tetapi saya nak jumpa dia, saya cakap kan. Tapi untuk saya berjumpa dengan dia tu bukan boleh jumpa macam tu. Jadi saya kena pergi tempat dia punya ceramah apa semua. Jadi bila saya pergi kat situ, orang kenal saya kan. Betul. Kan? Lagi semua orang asal lah ni. Tiba-tiba dia takut ada konflik politik. Banyak benda-benda orang kata possibility yang boleh berlaku. Betul. Jadi saya cabat dari saya, aku kena tengok dia betul-betul cara dia pegang mic lah apa semua tu. In order for me to do that, you know what I've been thinking of doing. Ya. Aku pakai purdah. Pakai full purdah. Kalau kau tengok budak UIA punya purdah tu kan, saling tak tumpah lah. Aku pakai macam tu. Pakai purdah? Yes. Sebab ketika ceramah tu, dekat mana ceramah tu? Ceramah tu di Melaka. Sebab kira time tu time kempen lah. Belum kempen. Tapi dia orang dah tahu dah pilihan raya dah nak start kan. Betul. Sebelum kempen lah. Sebelum flight. Ke ni lah. Sebelum saya berlepas ke Jakarta, syuting semua kat Jakarta. Betul. Jadi kita tak boleh syuting kat Malaysia. Memanglah tak boleh. So banyak benda-benda yang menakutkan, tapi saya cabar diri saya risiko. dengan benda tu kan, sebab selain pada saya mencari rezeki. Betul. Kan? Kalau saya tak ambil tawaran berlakon tu apa semua, siapa nak bayar saya? Betul, komitmen saya apa semua tu. Jadi benda-benda tu bermain di fikiran saya. Tetapi bila saya dah dapat jumpa dia apa semua tu, jadi kita secara tak langsung aura itu sikit kita korek kan. So kita kerak. Lepas tu saya gamble lah, saya pun tanam dalam diri saya, kalau takut dengan risiko, usah bicara soal perjuangan. Betul. Saya dah tanam macam tu. Pergi kat Indonesia, syuting. Dia orang panggil saya Datuk Seri, sampailah saya balik mengundi 20 hari bulan tu. Saya balik mengundi 20 hari bulan tu. Balik balik mengundi. Balik pun senyap. Undi area mana? Area Kedah lah. Al-Ustaz lah. Ikut IC. Okey. So balik undi. Lepas tu saya kena belah undi. Lepas tu saya lancarkan filem saya Rempit 2. Lepas tu saya kena gerak pergi ke Indo balik, sambung last scene Kalimantan. Ya betul, Kalimantan kali ni. Kalimantan. Shoot kat Kalimantan. So dalam pada masa tu apa semua kita pun takut kita mengharapkan
kemenangan lah. Betul. Tapi jawapannya tidak ada sampai 4 hari. Betul. Saya pergi ke Indonesia, orang tanya saya, Macam mana? Macam mana Pak Anwar? Macam mana? Orang tanya, macam mana Pak Anwar? Macam mana Pak Anwar? Enggak apa-apa, sabar. Sini enggak ada internet Kalimantan. Sabar. Buat tu tunggu syuting. Buat tu dapat internet ni, saya tengok ada gambar dia angkat sumpahan. Saya menjerit. Bapa Anwar sudah jadi Perdana Menteri. Semua kita celebrate kat situ kan. Alhamdulillah. Itu adalah benda yang impossible. Betul. Impossible. Itulah risiko. It's a crazy thing. Betul. But bila kita buat tu, suddenly kita dah jadi macam tiba-tiba sudden respect yang macam terbalik pula jadinya kan. Betul. So itulah dipanggil macam mana saya nak cakap, orang kata apa, saya nak cakap apa, sebab kalau saya nak masuk yang apa term Al-Quran tu sikit, tetapi saya terlupa dia punya the whole sentence. Tetapi tak apa yang saya cuba cakapkan pengajaran adalah tu, pengajaran dia adalah macam saya buat tu ikut gerak hati. Betul. Gerak hati. Sebab masa saya dapat skrip tu, saya pass skrip tu kat mak saya. Saya suruh mak saya baca. Dia baca, dia bagi tahu saya, kamu buatlah cerita ni. Tunjuklah dekat orang, bagi tahu kata kat Malaysia ni at least ada seorang pemimpin kita macam ni. Ya, betul. So saya ambil kata-kata mak saya tu, beranikan diri, gamble buat. Dengan restu mak. Yang tu yang penting. Allahu Akbar. Balik dengan kejayaan yang macam saya belah lepas mengundi tu, balik 25 hari bulan. Saya pakai baju biru saya pakai songkok itu, cuma spek yang tak ada tinggal. Betul ni kan. Balik semua orang kata pegawai-pegawai kerajaan yang ada dekat KLIA tu, Datuk Seri Anwar, kita pun ya. Dia tak tahu kan. Dia tak tahu. Itulah cabaran dia. Itu pengalaman yang paling berharga lah setakat ni kan. Itu berharga bagi saya lah. Ya, betul. Sebab benda tu satu cabaran, risiko yang kita tak tahu ke depan tu jadi apa. Tapi kita berani ambil take risiko tu. Dan alhamdulillah tengok dengan restu mak, isteri, semua lancar. Dia memang kita akan rasa cabaran tu, betul. Tapi Allah dia atak sikit-sikit. Betul. Kita apa yang kita plan, Allah plan lagi baik untuk kita macam tu. Betul. Alright. So, rehat dulu kot. Kita minum-minum sikit. Nanti kita bersambung balik.